Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nurafida binti Maidin, kad metrik YS 21110010. Kami kumpulan yang akan membentangkan spesies tumbuhan keluarga Hydrocratiaceae. Hydrocratiaceae adalah keluarga tumbuhan berbunga termasuk 16 genera yang diketahui dengan jumlah kira-kira 135 spesies termasuk kedua-dua akuatik air tawar dan marine. Boleh ditemui di seluruh dunia dalam pelbagai jenis habitat, terutamanya kawasan tropika. Antara jenis rumpai yang terdapat di perairan Borneo adalah Inhalus erosides, iaitu tergolong dalam jenis Inhalus, tertanam dalam substrat, hujung daunnya membulat dan kadang-kadang mempunyai gantian kecil yang menonjolkan ketika muda. Tepi daun jelas, rangka daun bergulung dan terdapat 3 atau 4 helai daun yang datang terus dari rhizoma. Yang kedua adalah Simodesi rotundata. Tepi daun yang licin, tidak bergerigi, urat selari, akar ada pada setiap simpul yang terdiri daripada 2 hingga 3 helai, akar tidak bercabang dan tiada bulu akar. Setiap daun mempunyai satu pendirian tumbuh di substrat pasir, pecahan karang dan terumbu karang berlumpur. Okey, saya Muhammad Rizal bin Soraji, nombor metrik YS 21110014, akan menyambung tadi penerangan bagi family Hydrocea, Cymodacea cephalolatha yang mempunyai 2 bentuk selempang melengkung yang sempit di pangkal dan sedikit lebih lebar di hujungnya. Pada rhizom, hujung daun bergerigi warna hijau atau oranye, umumnya ditemui buampiran hutan bakau di lokasi interdial. Dan yang keempat, Halodula pinifolia, spesies terkecil jenis Halodula. Daun terbentuk lurus dan sempit. Daun biasanya terkoyak di tengah-tengah hujungnya. Banyak ditemui di tempat tropika dan agak biasa di kawasan yang ada pasang surut. Dan yang kelima, Helopila spinulosa. Dalam satu dirian, Helopila spinulosa mempunyai susunan daun berpasangan dan selari. Daun mempunyai tepi bergerigi pada semua sisi. Dan yang keenam, Thalassia hemprithii mempunyai rhizom coklat ataupun hitam yang tebalnya 1 hingga 4 mm dan panjang sehingga 3 hingga 6 cm. Setiap knot dikelilingi oleh rambut tebal kecil yang ditimpa oleh akar. Daun berbentuk bulatan. Puncak daun panjang 6 hingga 30 cm panjang dan lebar daripada 5 hingga 10 mm, membentuk dirian bila daun berbentuk reben dengan hujung daun bulat, tiada ligul dan jejari hitam pendek tersusun memanjang. Persamaan dan perbezaan. Dari segi persamaan, kita akan membicarakan mengenai etnobiologi, etnobotani dan juga farmakologi. Terdapat daripada 6 jenis rumpai air yang kita bincangkan, terdapat 2 persamaan, iaitu persamaan dari segi kegunaan. Dari sudut etnobiologi, Helophilia spinulosa dan juga Halodul pinifolia menjadi sumber makanan kepada haiwan laut seperti dugong dan juga menjadi tempat perlindungan kepada anak-anak krustasea dan juga tim laut. Manakala Cymodacea rotundata, Cymodacea cephalolatha, Inhalus acarides, Thalassia hemprithii menjadi bahan-bahan yang penting untuk antibakteria, terutama kepada E. coli dan juga menjadi memberi kepentingan kebaikan dari sudut perubatan. Dari sudut etnobotani pula, kesemua rumpai air ini mempunyai persamaan, iaitu hidup di kawasan air yang cetek. Pada sudut farmakologi pula, terdapat 2 sahaja yang tidak mempunyai kepentingan dari sudut perubatan, iaitu Halophilia spinulosa dan juga Halodul pinifolia. Dan yang lain-lain seperti Cymodacea rotundata, Cymodacea cephalolatha, Inhalus acarides, Thalassia hemprithii mempunyai kepentingan dari sudut perubatan, di antaranya menjadi antibakteria dan juga menjadi antifungal dan seterusnya, menjadi salah satu ubat yang diperlukan dalam pembuatan ubat kardiovaskular. Seterusnya, soalan adalah adakah tumbuhan ini diancam kepupusan? Proses percambahan benih rumput laut yang mengambil masa lebih kurang 2 bulan untuk berbunga dan bercambah menjadi benih yang baru dan menjadi sumber makanan kepada haiwan laut seperti dugong dan menjadi perlindungan kepada mikroorganisma laut. Rumput laut tidak berada dalam situasi kepupusan disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan.
disebabkan pertumbuhan yang cepat oleh rumput laut tersebut. Namun, rumput laut diancam kepupusan disebabkan pencemaran yang berlaku yang disebabkan oleh manusia. Pencemaran air laut dengan sisa buangan industri yang membawa bahan-bahan logam berat seperti kadmium membawa kepada kepupusan kepada rumpai laut. Dan seterusnya, jelaskan sumbangan tumbuhan ini kepada ekosistem yang sehat. Rumput laut atau rumpai laut tumbuh di perairan laut yang cetek di mana cahaya matahari menembusi dasar laut dan membolehkan rumput laut atau rumpai laut ini menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis membuatkan rumput laut menyerap segala karbon dioksida dan seterusnya melepaskan gas oksigen yang diperlukan oleh semua makhluk dan organisme laut yang lainnya. Sekian dari kumpulan Hydrocaritasea. Terima kasih.